Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Haslinda binti Muhammad Ruslan bersama kumpulan saya Nur Atirah binti Daud dan Masyita binti Ahmad Fuad. Kami akan membentangkan satu tajuk artikel tentang kemahiran berfikir aras tinggi hebat dalam pentafsiran pendidikan Islam. Okey, baik, kita akan mulakan dengan abstrak, iaitu kemahiran berfikir aras tinggi mula diperkenalkan dalam sistem penilaian dan pentafsiran pendidikan Islam sekolah menengah bermula pada tahun 2014. Amalan pelaksanaan kebat bagi mata pelajaran pendidikan Islam ini bertepatan dengan matlamat falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan Islam dalam memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial, di samping menitik beratkan tentang pembentukan peribadi dan akhlak yang mulia sehingga dapat mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan di akhirat. Namun begitu, pelaksanaan elemen kebat dilihat sebagai satu cabaran dalam dunia pendidikan dan sukar untuk dilaksanakan khususnya di peringkat sekolah. Oleh itu, kajian ini dijalankan untuk menganalisis isu-isu berkaitan kebat dalam pentafsiran pendidikan Islam. Dapatan kajian menunjukkan bahawa terdapat 3 isu utama dalam kebat bagi pentafsiran pendidikan Islam, iaitu pertama, tahap kesediaan guru, kedua, murid kurang pendedahan tentang kebat, dan kesegaran membina item aras tinggi. Cadangan bagi mengatasi isu-isu ini adalah dengan memberi kesedaran dan galakan kepada guru untuk menghadiri kursus, bengkel atau latihan sama ada secara bersemuka atau dalam talian. Kesimpulannya, pelaksanaan pentafsiran bagi mata pelajaran pendidikan Islam yang menerapkan ilmu kebat dapat dilakukan dengan berkesan sekiranya semua pihak memainkan peranan dalam meningkatkan kualiti instrumen pentafsiran agar hasil daripada pentafsiran tersebut menjadi menepati kehendak aras taksonomi Bloom, ubahan Anderson dan Rushmore. Itu sahaja dalam abstrak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah saya Masyita binti Ahmad Fuad. Saya akan meneruskan lagi topik pembentangan kita dengan topik yang seterusnya. Jadi mari kita lihat dahulu topik seterusnya, iaitu berkenaan dengan 2.0 latar belakang. Jika tadi kawan saya telah menerangkan sedikit sebanyak mengenai pengenalan kebat, jadi seterusnya saya hanya akan menghuraikan secara ringkas dan seterusnya mari kita lihat apa sebenarnya tujuan kita membuat kajian ini. Jadi pertama sekali, secara umumnya seperti yang sedia maklum, domain konektif taksonomi Bloom yang diperkenalkan oleh Profesor Benjamin Bloom pada tahun 1956 telah digunakan sebagai rujukan utama dalam pembinaan item kebat. Jadi secara ringkasnya, taksonomi Bloom ini dijadikan sebagai rujukan ketika kita hendak membuat soalan yang berbentuk yang memerlukan kita untuk berfikir aras tinggi. Namun begitu, pada tahun 1994, Laurie Anderson, iaitu yang merupakan anak murid kepada Profesor Benjamin Bloom ini, dia telah memperbaharui hierarki taksonomi Bloom ini supaya agar sesuai dengan perubahan dan kemajuan zaman, khusus dalam bidang pendidikan. Jadi taksonomi Bloom semakan semula telah diperkenalkan pada tahun 2001, di mana taksonomi Bloom semakan semula ini terdiri daripada 6 aras dalam domain konektif pembelajaran, iaitu pada aras rendah, murid hanya mampu mengingat, memahami
memahami dan mengaplikasi, manakala pada tahap aras yang tinggi, murid mampu untuk menganalisis, menilai dan mencipta. Rentetan itu, pihak Kementerian Pendidikan Malaysia telah menjadikan aras pemikiran taksonomi Bloom ini sebagai kerangka asas kepada pengenalan kebat dalam kurikulum pendidikan di Malaysia. Dan tidak dilupa juga dalam pentaksiran dalam pendidikan Islam juga turut menerapkan elemen kebat, di mana pendidikan Islam diperkenalkan kepada murid bukan hanya sekadar untuk murid mengingat, memahami dan juga menerima ilmu tersebut, tapi juga murid tersebut berupaya memanfaatkan segala pengetahuan dan kemahiran yang dipelajari dengan mengaplikasikan konsep penghayatan dan pengenalan berpandukan tuntutan Al-Quran dan Sunnah dalam kehidupan seharian. Walau bagaimanapun, isu yang timbul dalam tahap keberkesanan kebat itu yang diaplikasikan di Malaysia. Tahap keberkesanan yang boleh kita lihat adalah jika di Malaysia ini masih lagi di tahap yang kurang memuaskan ataupun di tahap yang rendah disebabkan oleh pelbagai faktor lah. Dan faktor ini boleh terdiri daripada faktor dalaman dan juga faktor luaran. Situasi ini memberikan kebimbangan bukan sahaja dalam kalangan warga pendidik tetapi secara umumnya memberi kebimbangan kepada pihak Kementerian Pendidikan Malaysia, kerana sekiranya keberkesanan kebat ini adalah di tahap yang rendah, bermaksud pihak kementerian tidak mampu untuk menghasilkan produk ataupun murid yang berkualiti dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam falsafah pendidikan kebangsaan dan juga falsafah pendidikan Islam. Justru itu, kajian ini adalah bagi membincangkan isu berkaitan dengan pelaksanaan kebat di peringkat sekolah khususnya. Jadi, objektif utama kajian ini dijalankan bagi mengenal pasti masalah yang berkaitan dengan amalan kebat dalam pentaksiran pendidikan Islam. Seterusnya, kita lihat bagaimanakah cara untuk mengatasinya. Apakah langkah ataupun cadangan yang boleh diambil bagi menangani isu ini supaya tidak berlarutan dan tidak berlaku dalam tempoh yang panjang bagi menjamin keberkesanan amalan kebat dalam pendidikan di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Atirah binti Daud dan sekarang kita akan beralih pula kepada isu-isu kebat dalam pentaksiran pendidikan Islam, yang mana guru merupakan satu profession yang memainkan peranan yang penting untuk mencapai tahap keberkesanan pengajaran dan pembelajaran, terutamanya dalam subjek pendidikan Islam. Namun, tidak dinafikan bahawa terdapat beberapa isu berkaitan kemahiran berfikir aras tinggi atau kita kenali sebagai kebat yang sering dikaitkan dengan pemikiran kritis dan kreatif, khususnya dalam pentaksiran pendidikan Islam yang menjadi cabaran kepada para pendidik dan juga murid. Okey, baiklah. Terdapat 3 isu-isu kebat dalam pentaksiran pendidikan Islam yang kami akan bincangkan dalam video kali ini, iaitu isu yang pertama, tahap kesediaan guru, yang mana guru tidak bersedia dalam melakukan ataupun melaksanakan pentaksiran kebat terhadap murid. Menurut Regendran 2001, guru yang mengikuti kursus kebat percaya yang mereka tidak bersedia untuk mengajar kebat. Yang mana guru lebih mempunyai kepercayaan mengajar menggunakan kemahiran sedia ada. Dan pernyataan ini disokong oleh Nuriza dan Effendi pada tahun 2015, yang mana mereka mengatakan bahawa guru belum bersedia mengajar kebat berbanding kemahiran berfikir aras rendah. Tahap kesediaan guru berada di tahap yang rendah, yang mana ianya dipengaruhi oleh beberapa faktor, iaitu disebabkan terdapat guru pendidikan Islam yang sudah begitu selesa dengan kaedah pembelajaran yang lama, yang mana guru-guru bergantung kepada kaedah pembelajaran dan pengajaran tradisional yang berpusatkan kepada proses pengumpulan maklumat dan daya hafalan semata-mata di bilik darjah ketika sesi pengajaran dan juga pembelajaran.
Ketidaksediaan ini adalah disebabkan oleh pengetahuan dan kemahiran guru yang terhad dalam strategi pengintegrasian kebat dalam PDP. Ini menyebabkan item pentaksiran kebat tidak ditakbir dengan sempurna oleh guru. Sebagai contoh, guru menyediakan item pentaksiran kebat yang hanya dapat menilai tahap pengetahuan murid sahaja, sehinggakan hasil objektif pembelajaran tidak dapat dicapai oleh murid. Ketidaksediaan ini mungkin berpunca daripada kurangnya pendedahan tentang penerapan elemen kebat dalam pentaksiran ketika berada di institut perguruan atau universiti dahululah, ataupun guru mempunyai perancangan pentaksiran yang lemah untuk menilai keperluan murid. Ketidaksediaan guru dalam melaksanakan pentaksiran menyebabkan pelbagai masalah akan timbul seperti kesahan, kebolehpercayaan, praktikaliti, pentadbiran, pemantauan dan juga penyerahan. Boleh dikaitkan di sini isu berkaitan penggunaan bahan bantu mengajar yang kurang dalam kalangan guru pendidikan Islam juga turut menjadi punca kebat kurang berjaya dalam kalangan pelajar ketika sesi pengajaran dan pembelajaran. Menurut Syaubari dan Ahmad Yunus pada tahun 2017 menyatakan bahawa kebanyakan guru pendidikan Islam kurang menggunakan bahan bantu mengajar ketika sesi PDP, yang mana mereka lebih selesa menggunakan buku teks ketika sesi pengajaran tersebut di dalam kelas. Penggunaan bahan bantu mengajar yang kurang oleh tenaga pengajar membuktikan lagi bahawa kemahiran berfikir aras tinggi dalam kalangan guru juga masih berada di peringkat yang membimbangkan, dan berdasarkan satu kajian menunjukkan bahawa pengajaran pendidikan Islam dari kategori kemahiran berfikir masih berada pada tahap yang sangat rendah. Boleh dilihat di sini juga ketidaksediaan guru berpunca daripada keterbatasan dari segi masa dan isi kandungan, sehingga menyebabkan pengaplikasian kebat dalam sesi PDP tidak berjaya. Seperti yang kita sedia maklum, bebanan kerja guru yang cukup banyak di sekolah bahkan di luar waktu mengajar, sehingga kan tidak mempunyai masa yang mencukupi untuk membuat persediaan bagi melaksanakan kebat dalam pentaksiran. Sebagai contoh, guru tidak mampu untuk memahami dan menghayati seluruh isi kandungan pendidikan Islam kerana terlalu sibuk memegang banyak jawatan penting di sekolah, sama ada dari segi pengurusan maupun kerja-kerja pengkeranian, dan pada akhirnya berkemungkinan besar guru akan melaksanakan kebat secara terpaksa dalam pentaksiran, namun pada akhirnya tidak memberi sebarang impak kepada pencapaian pengetahuan dan kemahiran murid-murid tersebut. Justru menjadi tanggungjawab guru-guru untuk memastikan agar pembelajaran pendidikan Islam ini dapat memberi kesan, khususnya dalam pelaksanaan kemahiran berfikir aras tinggi. Seterusnya kita masuk kepada isu kedua, iaitu murid kurang pendedahan tentang kebat. Secara amnya, murid tidak berfikir secara kritis dan kreatif bagi menyelesaikan suatu persoalan kerana kurang pengetahuan. Hal ini demikian kerana kurang pendedahan tentang kebat. Murid lebih selesa untuk belajar dengan kaedah yang berpusatkan kepada guru semata. Selain itu, murid lebih suka menghafal suatu kandungan berbanding menjawab pentaksiran berbentuk kebat, terutama dalam bidang pendidikan Islam. Murid lebih cenderung mengikut tindakan yang ditunjukkan oleh guru tanpa membuat inovasi dalam pembelajaran. Dalam satu kajian kes, murid didapati menghadapi cabaran untuk menyelesaikan suatu tugasan kerana kurang mempraktikkan kemahiran berfikir aras tinggi bagi memberikan idea atau buah fikiran yang bernas dan penyelesaian yang berkesan. Oleh itu, antara kaedah bagi mengatasi masalah tersebut pada peringkat permulaan ialah murid didedahkan dengan program atau kaedah peta iting sebagai salah satu alat berfikir yang diperkenalkan di peringkat sekolah.
Peta pemikiran ini membentuk pemikiran visual yang membantu dalam pemahaman merentas kurikulum. Selain itu, murid dipusat kepada kaedah pembelajaran yang interaktif. Murid dirangsang dengan pertanyaan atau persoalan yang dirancang agar murid menjawab dan mencari resolusi bagi permasalahan tersebut. Itu sahaja. Kemudian akan disambung dengan rakan seterusnya untuk isu yang ketiga. Baiklah, seterusnya kita akan membahaskan isu yang selanjutnya mengenai dengan amalan kebat dalam pentaksiran pendidikan Islam. Jadi isu yang akan saya bincangkan ialah isu yang ketiga, iaitu isunya ialah kesukaran membina item kebat. Seperti yang kita sedia maklum, kesukaran membina item kebat khusus di peringkat sekolah, sama ada di peringkat sekolah menengah maupun di peringkat sekolah rendah, adalah isu yang sering kali diperkatakan, dibahaskan, dibincangkan dalam kalangan warga pendidik kerana memerlukan guru ataupun penggubah soalan yang dilantik, memerlukan mereka ini mempunyai kefahaman yang kukuh, kefahaman yang jitu mengenai konsep kebat sebelum membina soalan yang bercirikan kebat. Jadi sekiranya guru yang dilantik atau penggubah soalan tidak mempunyai kefahaman tentang konsep kebat, maka ia akan memberi kesukaran kepada mereka untuk membina item kebat yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Menurut kajian yang telah dijalankan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia 2014, kebanyakan guru menganggap kebat itu mesti sesuatu item yang dibina adalah item yang sukar. Ini bermaksud soalan kebat mestilah terdiri daripada soalan yang sukar. Kemudian terdapat guru yang menganggap bahawa item kebat, soalan kebat yang dihasilkan adalah terhad kepada bentuk respon terbuka sahaja, sedangkan kefahaman mereka ini adalah tidak benar. Soalan kebat itu tujuannya adalah soalan yang bercirikan kemahiran berfikir aras tinggi, iaitu yang memerlukan murid untuk berfikir secara kreatif, kritis, kritikal, realistik, logik, mengikut logik, dan juga soalan yang dibina juga adalah berdasarkan perkara realiti, iaitu berdasarkan kehidupan sebenar mereka yang berlaku di sekeliling mereka. Jadi apa yang berlaku adalah apabila guru itu sukar untuk membina soalan kebat ataupun apabila guru itu membina soalan kebat dengan pengetahuan yang cetek, maka ia akan mempengaruhi kesahan dan kewajaran apabila pentaksiran dilaksanakan, sama ada pentaksiran yang dilaksanakan itu memenuhi tujuan ataupun tidak objektif yang telah ditetapkan. Hal yang seterusnya adalah apabila pembinaan item kebat ini juga mengambil kira tahap kesediaan dan aras kebolehan murid. Jadi ini bermaksud guru tidak boleh membina soalan kebat sesuka hati, namun guru perlu dahulu menilai murid-murid dari segi kesediaan dan kebolehan murid tersebut. Barulah soalan dapat dibina, dan hal ini sebenarnya memberi kesukaran kepada guru untuk menilai dan menentukan aras kebolehan murid, kerana seperti yang kita sedia maklum, murid ini terdiri daripada latar belakang sosioekonomi yang berbeza-beza. Jadi secara tidak langsung ia akan mempengaruhi tahap pemikiran murid. Murid yang terdapat dalam satu kelas itu adalah murid yang terdiri daripada pelbagai aras kebolehan. Jadi ia memberi kesukaran kepada guru untuk menentukan untuk membina satu item kebat yang boleh digunakan yang bersifat adil kepada semua murid. Jadi penilaian ataupun taksiran dilakukan adalah pentaksiran yang benar. Walau bagaimanapun, isunya adalah apabila dalam sesuatu kelas itu terdapat ramai sangat bilangan murid dan menyukarkan guru untuk mengenal antara satu sama lain kerana waktu tempoh mengajar juga adalah terhad, dan situasi ini mengakibatkan item pentaksiran ataupun item kebat yang dihasilkan itu tidak dapat menilai prestasi murid secara menyeluruh. Tambahan pula, pembinaan item kebat tidak hanya terhad kepada instrumen pentaksiran penulisan sahaja, bahkan ia meliputi
instrumen pentaksiran lisan seperti kemahiran bertutur. Jadi di sini dapat kita ringkaskan bahawa guru perlu menguasai kemahiran membina item kebat bagi ujian bertulis dan guru juga perlu menguasai kemahiran membina item kebat bagi ujian lisan. Jika kita lihat, kedua-dua perkara ini adalah berbeza antara satu sama lain. Jadi sedikit sebanyak ia memberi kesukaran kepada guru untuk membina item kebat kerana bagi ujian bertulis mempunyai format yang tersendiri dan bagi ujian lisan mempunyai format yang tersendiri. Bagi ujian lisan, seperti yang kita sedia maklum, telah berlaku penstrukturan semula format instrumen bagi peperiksaan pendidikan Islam bagi CJ Pelajaran Malaysia bermula pada tahun 2021 yang mana memperkenalkan ujian lisan kepada murid. Jadi sekiranya ujian lisan ini diperkenalkan kepada murid dan memerlukan kepada soalan kebat, maka soalan kebat yang dibina mestilah mengambil kira kesediaan dan tahap kebolehan murid tersebut. Jadi lantaran itu guru harus berpengetahuan dan berkemahiran untuk menyediakan item kebat ataupun instrumen yang bersesuaian tahap kognitif murid di samping tidak mengetepikan elemen kebat. Dan yang terakhir sekali ialah kesukaran membina item soalan beraras tinggi ataupun item kebat yang dapat merangsang dan menarik minat murid untuk menjawab soalan tersebut. Ia memberi kesukaran kepada guru untuk membina item kebat yang mampu merangsang dan menarik minat murid kerana seperti yang kita sedia maklum, kebanyakan murid cenderung untuk meninggalkan soalan kebat ataupun memilih untuk tidak menjawab soalan kebat kerana mereka beranggapan soalan kebat ini sukar dan juga membosankan. Oleh itu, ia memberikan kesukaran kepada guru bagaimanakah cara yang yang dapat merangsang, dapat menarik perhatian murid untuk menjawab soalan tersebut. Jadi, guru perlu menguasai kemahiran bagaimana membina soalan kebat. Mungkin guru boleh meletakkan gambar rajah dan juga meletakkan sedikit kata-kata petikan yang mampu menarik minat murid sebelum terus membina soalan item kebat. Jadi, yang seterusnya ialah, yang terakhir ialah item kebat juga dibina berdasarkan situasi yang dihadapi dalam kehidupan seharian. Jadi, soalan yang dibina itu adalah soalan yang boleh diaplikasikan murid dalam kehidupan seharian mereka. Sehubungan dengan itu, antara langkah proaktif yang boleh diambil oleh guru bagi mengatasi isu ini adalah dengan menghadiri kursus, bengkel ataupun latihan secara persendirian ataupun boleh mengikuti program atau aktiviti yang disediakan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia. Sebagai contoh, program yang dilaksanakan bagi meningkatkan lagi kefahaman guru mengenai kebat adalah program kebat dalam bina upaya, di mana dalam program tersebut guru akan melalui latihan profesionalisme perguruan bagi meningkatkan tahap kompetensi mereka dalam amalan kebat. Jadi hal ini secara tidak langsung dapat meningkatkan lagi kualiti guru dan dalam masa yang sama dapat melahirkan guru yang mampu untuk membina item kebat seperti yang telah ditetapkan. Okey, baiklah. Terdapat beberapa cadangan penambahbaikan ataupun penyelesaian masalah bagi isu-isu yang telah diutarakan sebentar tadi. Yang pertama, guru perlu melengkapkan diri dengan pengetahuan dan juga kemahiran kebat dengan memainkan peranan yang penting dalam memastikan aras kebat dapat dilaksanakan dengan pelbagai strategi pembelajaran, dan guru seharusnya merancang soalan, tugasan dan aktiviti yang menuntut murid untuk berfikir secara berterusan serta menilai pemikiran mereka dengan murid yang lain. Cadangan yang kedua, guru perlu membuat perancangan rapi sebelum memulakan pengajaran dan pembelajaran dengan memastikan perancangan aktiviti pengajaran yang berteraskan kebat sejajar dengan objektif pembelajaran yang ingin dicapai serta cabang ilmu pengetahuan, termasuk kemahiran pedagogi serta kaedah pengajaran yang bersesuaian sebelum
mengaplikasikan kebat dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya, cadangan yang ketiga, guru perlu memanfaatkan kaedah pentaksiran terkini. Guru boleh menggunakan model pembelajaran interaktif untuk memupuk minat pelajar untuk mengikuti pembelajaran mereka di samping meneroka idea murid terhadap sesuatu topik yang diajar. Pembelajaran berasaskan projek untuk melatih murid saling bekerjasama dalam kumpulan serta berkongsi idea dan pemikiran tentang penyelesaian sesuatu masalah yang memerlukan kreativiti dalam pemikiran pelajar. Sebagai kesimpulan, sistem pendidikan kini khususnya dalam KEBAT merupakan kemahiran yang perlu diterapkan dengan lebih efektif dalam pengajaran dan juga pembelajaran. Ianya memerlukan kaedah yang khusus yang mana guru perlu mempunyai pengetahuan yang tinggi dalam KEBAT. Guru juga perlu memastikan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang digunakan berasas tinggi dan juga perlu dirancang penerapan KEBAT dalamnya. Justru, guru perlulah menjadi individu paling teratas dalam menjayakan proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan bagi membentuk pelajar yang memiliki kemahiran berfikir aras tinggi. Kejayaan dalam pengajaran dan pembelajaran yang menepati objektif bergantung kepada kefahaman dan kebolehan para guru dalam memahami dan menguasai standard kandungan dan standard pembelajaran dengan jelas dan tepat. Itu saja daripada kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.